Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nussina. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waffiqna tawfiqas salihin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Mughnil Muhtaj karangan Khatib Asy-Syirbini, syarah kepada kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi, yang mana kita hanya mengambil daripada kitab Haid, Istihadah dan Nifas. Kata Imam Khatib Asy-Syirbini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Katanya fa in ihtajat fi raf'id dami aw taqlilihi ila hashwin binahwi qutnin wa hiya muftiratun wa lam tata'adha bihi wajaba 'alayha an tahshwa qabla ash-shaddi wat talajjum. Maksudnya adalah, maka sekiranya ihtajat perlulah ia kembali kepada al-mustahadah, perempuan yang keluar darah istihadah. Dia perlu fi raf'id dam, pada menghilangkan darah. Jadi maksudnya darah ada. Lepas tu kalau dia nak menghilangkan darah, dia perlu buat benda ni. Jika perlulah ia pada menghilangkan darah, mengangkat darah, maksudnya menghilang darah lah. Au taqlilihi, ataupun menyedikitkan darah, dia dua. Sama ada raf'id dam ataupun taqlilid dam. Kadang-kadang darah dok tubik langsung lah kalau buat benda ni. Kadang-kadang tubik juga, tapi tidaklah seperti tak buat langsung. Tubik jadi tubik sikit je lah. Itu maksud fi raf'id dam au taqlilih. Jadi dia perlu untuk menghilangkan darah ataupun mengurangkan darah. Perlu ila hashwin. Tu ila dipanggil muta'alliq dengan lafaz ihtajat. Perlu kepada hashwin, kepada mengisi. Isi itulah isi. Letak. Binahwi qutnin, dengan seumpama kapas. Jadi maksudnya, kalau dia nak menolak terus darah daripada tubik, maka dia kena letak kapas di dalam farak dia. Ataupun kalau dia nak kurangkan darah, dia kena letak kapas dalam farak dia. Dia kapas ni contoh sahajalah. Binahwi qutnin, dengan seumpama kapas, lain daripada kapas pun sama juga hukum. Dia tidak jawab lagi tu. Jawab dia tu wajaba 'alaiha. Jawab bagi in tu in syartiyah. Wahia muftirah, padahal dia tu tidak berpuasa. Mustahadah tu tidak berpuasa. Walam tata'adza bihi, dan dia tidak terasa ataupun dia tidak terasa terganggu dengannya, dengan hashw, dengannya kembali kepada bihashwin. Dia dengan dia isi kapas, dia mengisikan kapas dalam farak dia saat itu, dia rasa tidak terganggu pun lah. Maksudnya biasa je lah. Kalau rasa terganggu, pedih dan seumpamanya, maka ketika tu tidak wajiblah dia melakukan perkara hak yang akan disebut lepas daripada ni. Jika dia perlu kepada perkara tersebut, wajabah. Okey, itu jawab bagi in. Wajabah 'alaiha, wajib 'alaiha, atasnya, atas al-mustahadah, wajib dia an tahshwa, bahawa mengisi seumpama kapas, yang mana isi saat itu, isi dalam kemaluan dia lah, qabla syad, sebelum daripada ikat, wat talajum, dan sebelum daripada bercawak, sebelum daripada memakai cawak. Dia talajum ni memakai cawak. Dia tidak memakai cawak. Orang-orang Terengganu kata bercawak kotel. Kerana cawak ke tidak ni?
Wah, dia cawak kotel. Betul tak? Itu makna talajum. Dia dalam bahasa Arab kalau kata al-lujmah adalah sehelai kain yang panjang, yang lebar, yang diikat di di kawasan tengah ni lah, kawasan pinggang tu. Ikat kawasan pinggang, lepas tu hak lebihang dia masuk kat bawah, tarik kat belakang. Ataupun masuk kat belakang, kat bawah, lepas tu tarik kat depan. Tu dipanggil al-lujmah dalam bahasa Arab. Jadi talajum kalau kita terjemah kepada bahasa kita, makna dia benda bercawak lah. Okey, boleh faham? Sebelum daripada ikat dan sebelum daripada bercawak. Maksud dia, yang dia nak khabar, pengarang kita nak khabarnya, sekarang ni, perempuan yang keluar darah istihadah, mesti dia kena baluk. Mesti dia kena baluk. Okey, zaman kita ni, pakai spender je. Okey, mudah. Okey, itu yang pertama. Yang keduanya, kalau sekiranya darah saat ni tu dapat dikurangkan ataupun dapat dihalang daripada keluar langsung, dengan cara meletakkan kapas di dalam kemaluan dia, maka ketika tu wajib dia letak kapas dalam kemaluan dia. Dia letak kapas dalam kemaluan dia. Wajib. Tapi dengan dua syarat. Syarat pertama, dia saat ni tu tidak berpuasa. Tu dia kata wahiyya muftirah. Padahal dia saat ni tu muftirah, maksudnya tidak berpuasa. Dia berbuka, tidak berpuasa. Dan syarat yang kedua adalah dia rasa lam tata'adzabih. Dia tidak rasa terganggu. Kalau rasa pedih, jadi rasa terganggu, maka tidak wajib melakukan perkara tersebut. Okey, boleh faham? Jadi bermakna, kita ada benda, ada al-asb, baluk, dan kita ada hashwun, letakkan, isikan kapas. Yang mana al-asb, baluk saat ni tu, hak tu wajib. Manakala hashwun ataupun meletakkan kapas, hak tu wajib apabila cukup syarat dia. Kalau tidak cukup syarat dia, maka tidak wajib. Wajib bila? Wajib ketika meletakkan kapas dapat menghalang terus darah daripada keluar ataupun dapat mengurangkan darah daripada keluar. Okey, boleh faham? Lepas tu, syarat dia lagi adalah ketika perempuan saat itu muftirah, tidak berpuasa. Syarat yang ketiga adalah ketika perempuan rasa tidak terganggu dengan meletakkan kapas, mengisikan kapas dalam farak dia. Okey, jelas? Katanya, وَتَكْتَفِي بِهِ إِلَّمْ تَحْتَجْ إِلَيْهِمَا. Dan memadai, mencukupilah al-mustahadah, perempuan yang darah istihadah saat itu, yang keluar darah istihadah, memadai bihi. Bihi kembali kepada mana? Bihi kalau dalam kitab hasyiah kepada Nihayatul Muhtaj, tak silap ingat, yang anda tengok dia tulis wa taktafi bihi ay bisyad. Bihi bisyaddi, dan memadai perempuan tersebut dengannya dengan ikat. Memadai ikat, memadai baluk. Illam tahtaj ilaihima, jika dia tidak perlu kepada keduanya kembali kepada asyad wal hashwi. Kalau dia tidak perlu kepada kedua-dua itulah, memadai baluk saja dah. Kalau tidak perlu kepada kedua-duanya. Okey, boleh faham? Tidak perlu kepada benda, tidak perlu kepada ikat dengan memasukkan kapah. Jadi cukup dengan ikat sahaja, baluk saja. Itu maksud dia. Wa taktafi bihi ay bisyad illam tahtaj ilaihima ila syaddi wa al-hashwi. Okay, habis. Jadi maksudnya kalau dia tidak perlu kepada memasukkan kapas, maka cukup dia baluk je. Faham tak lagi? Cukup dia pakai spender je. Okey, tadi masalah dikata wahya muftirah. Lepas tu walam tata'adzabi. Amma idza kanat sa'imatan aw ta'adzat bijtima'ihi fala yajibu 'alayha al-hashb. Adapun apabila adalah ia kembali kepada al-mustahadah, sa'imatan, dia berpuasa, aw ta'adzat bijtima'ihi, ataupun terasa terganggu ataupun terganggu bijtima'ihi dengan berhimpungnya darah.
darah beripung duduk situ, Allah rasa terganggu. Ataupun meletakkan kapas berada di situ rasa pedih, sebagai contoh. Maka fala yajibu 'alaiha al-hashwu, maka tidak wajib atasnya al-hashwu. Al-hashwu kembali ke, maksudnya isikan kapas. Tak wajib lah. Okey, boleh faham kan? Jadi bermakna kalau dia tidak memerlukan maka tidak wajib isi kapas sebab tidak perlu. Okey, boleh faham? Yang pertama, yang keduanya kalau dia berpuasa juga tidak wajib isikan kapas. Soalan dia, boleh tak ustaz dengan cara pakai spender dan dilapik dengan tuala wanita bagi memenuhi perbuatan asyad dan al-hashwu? Dia sebenarnya perkataan al-hashwu dia memasukkan kapas dalam kemaluan. Jadi kalau pakai spender lepas tu letak tuala wanita, dia belum lagi memasukkan kapas di dalam kemaluan. Dia sebenarnya al-hashwu ni adalah tujuannya untuk menghalang darah daripada keluar langsung. Tapi kalau kita pakai spender pakai tuala dia saat ni tu, kalau pakai tuala dia darah masih lagi keluar di luar. Okey, satu. Ataupun untuk mengurangkan darah. Jadi perkataan al-hashwu dia bukan semata-mata meletakkan sesuatu di luar kemaluan, bahkan memasukkan sesuatu di dalam kemaluan. Okey, boleh faham? Untuk menghalang darah keluar di luar. Ataupun untuk mengurangkan darah keluar. Sebab tu dikata ijtima'id dam. Sebab apabila letak benda tu dalam, maka darah akan berkumpul di dalam. Jadi kalau dia terganggu dengan perkara tersebut, maka tidak wajib. Jadi sebenarnya benda ni benda yang renggang lah. Bukan berat. Maksudnya ketika kata diwajibkan, syarat-syarat tu perlu, maksudnya di sana ada syarat-syarat wajib. Jadi kalau tidak cukup syarat wajib ni, maka tidak wajib perempuan melakukan perkara tersebut. Baik. Katanya bal yalzamus shaimata. Bahkan yalzamus shaimata, dia lazima yalzamu maf'ulun bih, dia kena kepada seseorang. Sebab kita baca as-shaimata maf'ulun bih, tarku fa'il. Bahkan wajib kepada as-shaimah, orang yang berpuasa itu, tarkuhu meninggalnya. Meninggal al-hashwu. Idza kana sawmuhu fardha, apabila adalah puasanya fardu. Kalau puasa fardu, wajib dia kena tinggalkan al-hashwu. Sebab benda memasukkan kapas ke dalam kemaluan, ia membatalkan puasa. Okey, boleh faham? Berbeza dengan puasa sunat. Puasa sunat tak wajib dia tinggal. Kalau dia memasukkan kapas sekalipun, walaupun batal puasa dia, tetapi tidak berdosa. Kan kita bincang dah sebelum daripada ni kan. Pernah kita belajar dalam bab puasa, bahawasanya puasa terbahagi kepada dua. Yang pertamanya puasa fardu, yang keduanya puasa sunat. Puasa fardu haram membatalkannya, melainkan apabila ada uzur syar'i. Manakala puasa sunat, walaupun tidak ada uzur syar'i, maka boleh kita membatalkannya. Kata Nabi SAW, al-mutatawwi'u amiru nafsih. Orang yang melakukan perkara yang sunat, dia adalah ketua kepada dirinya. Dia adalah pemimpin kepada dirinya. Maksudnya boleh dia meneruskan dan boleh dia tidak meneruskan. Baik. Jadi kalau masalah puasa tu wajib, maka wajib dia kena tinggalkan al-hashwu. Haram dia melakukan al-hashwu kerana ia membatalkan puasa. Sedangkan puasa wajib perlu dijaga. Okey, habis itu sebelum daripada kita baca ibarat berikutnya, anda kena huraikan dulu supaya kita faham apakah yang ingin disampaikan oleh Khatib Asy-Syirbini. Dalam bab puasa akan datang. Kita nak bincang lagi bab puasa. Sebab ni masih lagi dalam bab sembahyang. Bab puasa akan datang. Antara perkara yang dibincangkan oleh ulama adalah, katakanlah seorang saat itu, dia telang benang. Pada malam hari dia telang benang. Benang kan? Benang dia ada dua. Dia ada tali dia tu. Ni tali benang. Yang mana apabila dia telang benang, hak ni duduk dalam, hak ni duduk luar. Hak ni duduk luar, ni tubik luar ni. Hak ni duduk dalam. Ada tak orang telang benang? Ada. Orang duduk dalam jari. Dia nak masuk
Dia orang hak yang duduk dalam jaga ni. Anda pernah ngajar di Jaga Marang. Anda pernah ngajar di Jaga Marang. Jaga Marang tu lah. Pernah buat kuliah sana dalam. Dijemput. Yang mana anda pernah dengar lah cerita daripada orang di sana. Dia kata di sana ada golongan hak yang sampai masa cuti boleh tubik. Orang tambah-tambah orang hak yang lama dah duk jaga, yang nak habis dah. Ya waktu cuti ada. Duk jaga ni macam kerja. Waktu cuti ada waktu cuti je. Dia boleh tubik. Mungkin tubik 2-3 hari. Itu masuk mula. Baik. Dan ada segelintir. Bukan semua. Segelintir daripada hak yang tubik. Lepas tu masuk mula. Dia masuk perkara-perkara yang dilarang. Sebagai contoh dadah ke. Ataupun terbakar lah. Biasa terbakar rokok. Nak isap rokok. Dan ada jenis orang. Dia pakai buku-buku dalam plastik. Dia pakai telang tu. Dia lumak dia telang tu. Nanti sampai masuk dalam. Dia begok. Dia ambil mula. Gitu. Anda dengar cerita gitulah. Lepas tu ada juga dia buat plastik saat ni tu diikat dengan hak yang kita colek gigi benda. Tali hak colek gigi diikat. Dia pun gantung di gigi. Faham? Jadi benda tu separuh duduk dalam, separuh duduk luar. Katakanlah contoh dia buat pada bulan Ramadan. Contoh dia buat pada bulan Ramadan. Ketika dia sedang berpuasa. Jadi tali ni separuh duduk luar, separuh duduk dalam. Okey jelas, boleh faham. Jadi tali hak yang duduk luar ni dia berhubung dengan apa hak yang berada di dalam, maka hukum dia adalah najis. Jadi kalau dia sembahyang dalam keadaan tersebut, maka batal sembahyang dia. Jadi kalau dia nak sembahyang, dia kena cabut. Lepas tu kalau dia cabut, jadi bermakna sama tak dengan muntah? Sama dengan muntah. Faham tak lagi? Sengaja muntah, maka batal puasa. Okey, boleh faham? Jadi kalau dia biarkan begitu, maka tak sah sembahyang dia. Sebab ada suatu benda yang berada di luar, yang di dalamnya berhubung dengan najis. Ini kita royak mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau dia mengeluarkan perkara tersebut, maka batal puasa. Orang ngisak tu, benda tidak kira ke puasa. Dah. Dia tak kira ke puasa. Cuma anda buat contoh je. Contoh benda tu berlaku. Faham tak kira? Sebab anda masuk sana tu, masa hari tu bulan puasa. Bulan puasa ke sebelum puasa anda lupa dah. Sebelum puasa rasa. Nak buat perbincangan berkenaan pendedahan terhadap ataupun pendedahan nak bincang berkenaan dengan fiqh puasa. Anda diberi tugas untuk bincang fiqh puasa. Bagaimanakah fiqh puasa kepada sebahagian daripada banduan, bukan semualah. Dia ada bahagian-bahagian dia. Jadi awak mari kumpulan ni, ya adalah. Jadi cuma sampai sana anda tukar kepada tajuk lain. Sebab sebelum daripada kuliah saat ni tu, kita duduk dulu dengan pokli-pokli dalam gak-gak dalam. Lepas tu dia pun cakap, dia kata sini hak lepas-lepas dah tak payah nak cari orang puasa seorang dalam ramai-ramai tu seorang dua je. Dia pakai nak puasa. Anda pun kejutlah dengar gitu. Anda kata kalau gitu kita nak bincang bab fik puasa. Bapak dia nak puasa, nak bincang apa dia? Jadi kita kena tukar lagu manakah kita nak bagi kepada dia keinginan untuk berpuasa. Kita nak cuba masuk, kita bincang bagaimanakah kita targhib. Targhib atau kita terhibkan dia, gerungkan dia kalau tidak puasa, kita terhibkan dia. Jadi kita kena bincang bab lain berkait dengan puasa. Jadi kita kena bincang benda supaya dia ada keinginan untuk berpuasa. Tukar tajuk terus. Baik. Jadi kita nak ceritanya muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penjaga. Anda guna bahasa Terengganu. Allah Rabbi. Jaga tu memang makna dia penjaga. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Benda yang nak buat ni dah ingat dah. Okey. Jadi dalam bab orang tu telang tali. Separuh tali duduk luar, separuh tali duduk dalam. Selepas daripada keluar fajar, ditelang sebelum daripada fajar lagi. Kalau ditelang selepas daripada keluar fajar, maka jelaslah batal puasa dia. Ini sebelum daripada keluar fajar. Lepas daripada keluar fajar masih lagi begitu. Maka dalam mazhab Imam Syafi'i dia kata mana? Dia kata cabut lah. Cabut. Sebab benda cabut? Sebab nak raikan sembahyang. Sebab benda? Nak raikan sembahyang. Faham? Dah puasa ada? Batal? Qadha balik lah. Okey je lah.
Tapi masalah ni sebenarnya ada khilaf juga dalam mazhab Imam Syafi'i sendiri ada khilaf. Yang mana Imam Nawawi dalam kitab Majmu' membincang secara panjang lebar khilaf dalam masalah ni. Baik. Dia cuma kalau tak mau batal puasa, cara dia suruh orang lain cabut. Orang mari tanya, Ustaz, Allah ni kalau saya cabut batal puasa. Ustaz, kalau saya cabut batal puasa. Tapi kalau saya nak cabut, nak sah semayang saya berhubung dengan najis Nak mana Ustaz? Benda Rau Ustaz tarik. Baik tak batal puasa dia sebab dia bukan dia yang melakukan. Begitu hak yang disebut dalam kitab. Okey, boleh faham? Dia kadang-kadang kena pandai lah mi. Faham, kena pandai. Orang mari tanya kita, batal ke tak, kita buat biar jadi tak batal. Kita hak yang tolong tarik. Mudah. Kita mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i ya. Mengikut kaedah mazhab Imam Syafi'i. Baik. Tapi dalam masalah ni pula. Dalam masalah ni, okey. Jadi kalau dia letak kapah, okey, sekarang ni dia nak semayang. Maka apabila dia nak semayang, antara perkara yang mesti kena jaga dalam semayang, menjadi syarat sah semayang, mesti kena suci daripada najis yang tidak dimaafkan. Jadi perempuan yang keluar dari istihadah, okey, dia hadas yang daim. Maka kalau sekiranya meletakkan kapas dapat mengurangkan darah ataupun dapat menghilangkan darah, maka wajib kena letak kapas. Nak jaga semayang, nak ra'i semayang, nak pelera semayang. Okey, boleh faham kan? Boleh faham? Tapi kalau dia berpuasa, tak boleh letak kapas. Sebab kena ra'i puasa. Jadi dalam masalah ni, kena ra'i puasa berbanding dengan semayang. Biar semayang dalam keadaan lagu tu lah. Sebab kita nak ra'i puasa. Sebab kalau letak kapas untuk jaga semayang, bermakna puasa dia batal. Jadi tak payah letak lah. Tak payah letak kapas lah. Sebab benda? Sebab nak jaga puasa. Lepas tu semayang tetap sah. Cuma dimaafkan dengan ada darah. Jadi darah ada pun dimaafkan. Jadi dalam bab ni kena jaga benda? Jaga puasa. Tapi dalam bab tu kena jaga benda? Jaga semayang. Dah apa tak sama? Dan kalau jaga semayang belaka. Kalau jaga puasa belaka. Boleh faham tak? Okey, ni hak yang dia nak khabar. Dia katakan ni, fa'in qila. Fa'in qil, maka jika dikatakan. Dia fa'in qila ni, qila fil i'tirad. Fa'in qila fil i'tirad. Jika dikatakan pada membuat bangkangan lah, kalau kita nak nak kritik ataupun nak bangkang apa yang disebut oleh Imam Khatib Asy-Syirbini. Kalau orang ada kata gitu untuk bangkanglah perkataan aku tadi nanti aku jawab lagi. Fa in qil lima hafazu huna ala maslahati as-shaum la ala maslahati as-salah. عكس ما فعلوا في من ابتلع بعض خيط قبل الفجر وطلع الفجر وطرفه خارج فهل سووا بينهما. Maka jika dikatakan fil i'tirad lima hafazu, kerana apa? Hafazu menjaga, memelihara mereka itu al-fuqaha huna di sini dalam bab sembahyang ala maslahati shaum, di atas maslahah puasa. Sebab itulah tak wajib memasukkan kapas sebab nak jaga puasa dia. Faham? La ala maslahati salah, tidak di atas maslahah sembahyang. Sini nak jaga maslahah sembahyang. Maksudnya biar sembahyang dalam keadaan darah banyak pun tak ada masalah. Faham tak dia? Sedangkan suci daripada najis yang tidak dimaafkan, hukum dia adalah syarat sah sembahyang. Faham? Tapi sini dah biar tak payah dimaafkan untukmu. Ada jaga masalah sembahyang tapi jaga masalah puasa. Aksama fa'alu, sebalik perkara yang mereka itu lakukan, fa'ala al-fuqaha fi man ibtala'a, pada permasalahan mereka hak yang telah menelang, telang ba'da khaytin, sebahagian daripada benang. Khayt makna benang. Qabla al-fajri, dia telang sebelum daripada fajar. Qabla dia berta'alluq ataupun dia bergantung dengan ibtala'a. Telang sebelum daripada fajar. Kalau telang selepas daripada fajar, maka batal puasa. Okey, boleh faham? Lepas tu, wa tala'al fajru, dan terbit oleh fajar, wa tarafuhu, dan tarafnya. Benda taraf. Kita ada benar kan? Sem dia. Bukan segulung.
sehelai ke sebenda. Seutas benang. Seurat. Cikgu ada sini. Cikgu dia. Cikgu. Seurat benang. Fika cikgu dulu. Cuma apabila dia uzur, dia tak sambung kontrak. Dia uzur kan. Jadi dulu cikgu lah dia. Dan sekolah menengah ke sekolah rendah lah? Dua-dua. Banyak dah. Sekolah menengah pun sekolah rendah. Cikgu. Main-main dengan Fika. Ni. Baik. Jadi seurat benang. Seurat lah. Seurat eh. Surat benang tu. Kan benang kan yang ada taraf ni. Okey, gini benang. Ni kita ada benang ni. Okey, gini lah. Ni dia ada taraf ni, ada taraf ni. Okey, boleh faham? Jadi telan benang. Taraf benang. Kharijun, ada di luar. Maksud taraf ni, bahagian ni, ada di luar. Jadi, taraf yang selagi duduk dalam. Baik. Ketika keluar fajar. Fahalla sawwaw bainahuma, maka hendaklah dia halla ni dipanggil haraf tahdhid. Kita ada haraf ard, kita ada haraf tahdhid. Hendaklah dia tahdhid ataupun had, suruh dengan kerah. Ngasah kita ada haraf ard. Ard ni minta dengan lemah lembut. Kalau had minta dengan kasar. Ataupun halal boleh juga kita guna dengan lemah lembut. Tak payah ngasar mana. Tapi kritik ni kena ngasar sikit. Tak apa. Fahalla sawwaw bainahuma. Hendaklah mereka itu sama di antara keduanya. Di antara dua permasalahan tadi. Mereka itu kembali kepada fuqaha. Dah apa? Kalau cakap kita. Dah apa? Dah buat sama. Tu. Fahalla sawwaw bainahuma. Bapa dah buat sama. Fahalla sawwaw bainahuma, apa fuqaha dak buat sama. Dua masalah ni. Kalau ra'i maslahah sembahyang, ra'i maslahah sembahyang belaka. Kalau ra'i maslahah puasa, ra'i maslahah puasa belaka. Tapi wanda hak dinu ra'i maslahah sembahyang, hak sini ra'i maslahah puasa. Kok mana faham? Ujibah. Dijawab. Ujibah an hadha li'tirad. Dijawab daripada i'tirad ini bi anna istihadhatah, bahawasanya istihadah, darah istihadah illatun muzminah, penyakit yang berpanjangan. Dia penyakit yang berpanjangan. Fa zahiru, maka hak yang zahirnya dawamuha, kekalnya istihadah. Faham lagi? Istihadah ni kan penyakit yang berpanjangan. Maka zahirnya istihadah masih lagi kekal. Okey, boleh faham? Falau ra'ayna as-salata huna, kalau sekiranya kita ra'ikan sembahyang di sini. Dalam bab ni, kalau kita ra'ikan sembahyang, maksudnya tetap dia kena masukkan kapah juga walaupun dia puasa. Untuk ra'ikan sembahyang, la ta'adzara qada'us shaum lil hashwi. Nescaya sesungguhnya ta'adzara, jawab bagi lau. Kita tak makna sesungguhnya sebab la tu la li taukid. La li taukid, untuk mengkuatkan. Terusullah tidak dapat qada'us shaum, qada puasa, lil hashwi, kerana memasukkan kapas. Dah bila boleh qada puasa? Okey, boleh faham? Sedangkan istihadah ni adalah illah muzminah. Faham tak lagi? Penyakit hak yang berpanjangan dan zahir kekal. Jadi esok ada, lusa ada, tulak ada, sedangkan dia ada qada puasa. Sembahyang kena sembahyang sama. Teka haid dah boleh nak qada puasa. Teka suci kena qada, baru boleh qada puasa. Tapi apabila datang darah istihadah, maka suci itu ada darah istihadah. Kalau nak ra'i sembahyang, sebab sembahyang apabila suci kena sembahyang. Nak ra'i sembahyang dah bila boleh puasa. Okey, boleh faham? Tak boleh nak puasa, tak boleh nak qada puasa. Jelas tak? Satu. Wali annal mahdhura huna, kerana sesungguhnya perkara hak yang dibimbangi di sini, hak yang dibimbangi di sini, dia mahdhur di sini, maksudnya najis itulah. Itu mahdhur. Sebab benda kena letak kapah? Sebab nak jaga najis. Betul tak gitu? Darah tu. Al mahdhur huna di sini dalam bab taharah ni la yantafi bil kulliyah.
tidak ternafi dengan keseluruhannya. Benda tidak ternafi, tidak tertolak dengan keseluruhannya. Faham tak lagi? Kita sekarang ni tujuan letak kapah untuk mengelak keluar najis luar orang, untuk mengelak keluar najis ataupun untuk mengurangkan keluar najis. Jadi mahdzur adalah najis. Adakah ketika kita letak kapah tu najis tak ada langsung? Letak kapah najis tak ada langsung ke? Tak. Kapah saat ni tu najis tak? Mutanajis kapah. Jadi bermakna al-mahdzur dia tidak ternafi secara keseluruhan. Dia tidak gitu. Faham tak ni? Tak faham? Okey, baca dulu. Baca dulu lepas tu nanti anda huraikan balik. Fa innal hashwa, maka sesungguhnya isi yang kapah tu tanajjas, terkena najis. Betul tak? Kapah yang letak dalam saat ni tu, hak yang isi di dalam kemaluan dia kena najis tak? Kena najis. Lepas tu wahiyya hamilatu, sedangkan perempuan saat ni tu menanggung najis. Betul tak gitu? Menanggung al-hashwu saat ni tu. Bi khilafihi sama. Berbezanya sama di sana dalam bab puasa kat lagi. Dalam bab puasa akan datang. Berbeza, tak sama. Okey, gini. Sekarang ni kita kena faham mahdzur dulu. Apa makna mahdzur? Mahdzur ni perkara hak yang dilarang. Okey, dalam bab ni sebab benda kita letak kapah. Bukan kita orang puang. Sebab benda kena letak kapah. Sebab apa kena letak kapah dalam kemaluan ni? Okey, sebab untuk menolak najis. Lepas tu untuk mengurangkan najis. Okey, boleh faham? Mengkecilkan najis. Betul tak gitu? Tetapi adakah najis saat itu tertolak secara keseluruhan? Tidak. Okey, boleh faham? Sebab benda tidak tertolak secara keseluruhan, benda yang kita isi tetap bernajis dan perempuan menanggung najis. Okey, boleh faham? Berbeza dengan masalah benang hak yang ni. Apabila cabut, ada tak lagi? Tak ada langsung habis dah. Okey, faham tak lagi? Jadi hak ni masih lagi berbaki walaupun sedikit. Okey, boleh faham? Hak ni masih lagi berbaki walaupun sedikit najis. Maksudnya masih lagi dia menanggung najis. Najis tetap ada. Tetap dia menanggung najis. Okey, boleh faham? Nampak ada perbezaan? Hak nu tak ada langsung dah. Faham tak lagi? Dia buang, tak ada langsung dah najis dia. Okey, jelas kan? Sebab itulah dalam masalah ni kena ra'i puasa. Sebab semayang kalau dia letak ke, tidak letak ke, tetap dia menanggung najis. Hak nu kena ra'i semayang. Sebab dia, sebab kalau dia cabut memang tak ada najis dah lepas daripada dia koma lah. Lepas daripada dia koma. Jelas tak? Nampak tak ada perbezaan? Jadi oleh kerana wujudnya perbezaan dalam al-mahdzur, boleh faham? Dalam al-mahdzur, maka sebab itulah wujudnya perbezaan pada hukum. Jelas tak? Ke tak jelas? Ming, faham tak Ming? Tak faham Ming? Tak faham? Hurah sekali lagi ya. Kita ambil masa dalam 3 minit je hurah. Baik. Okey, kita kena faham. Kita ada 2 permasalahan. Okey, permasalahan yang pertama adalah masalah kita ni. Masalah kita ni orang puang, apabila dia keluar darah istihadah, kalau boleh dia menghalang darah keluar daripada luar dengan meletakkan kapas. Okey, boleh faham? Ataupun mengurangkan darah keluar dengan meletakkan kapas, maka wajib dia kena letakkan kapas. Okey, boleh faham? Wajib kena letak kapas. Okey, tujuan dia letak kapas untuk mengurangkan darah ataupun untuk menghalangkan darah. Betul tak gitu? Untuk mengurangkan darah ataupun untuk menghalangkan darah. Jelas? Cuma kalau dia puasa, maka tak boleh dia letak kapas. Sebab dia akan membatalkan puasa. Faham? Jelas tak Jadi bermakna dalam bab ni kita ra'im dia. Ra'i puasa ke ra'i sembahyang? Ra'i puasa. Okey, boleh faham? Ra'i puasa. Jadi bermakna dia sembahyang dalam keadaan dia bernajis. Sah tak sembahyang dia? Sah. Faham? Nampak? Ra'i puasa, tidak ra'i sembahyang. Okey, dalam bab puasa akan datang, orang hak yang telang seurat benang, kata Cikgu Fika, seurat benang, hak yang sebahagian berada di luar, sebahagian berada di dalam. Sedangkan dia hari itu dia berpuasa. Jadi kalau dia biarkan begitu, maka sembahyang dia tidak sah. Puasa tak ada masalah. Sebab puasa ia tak telang.
Sebab dia telang sebelum daripada fajar. Dia tidak memuntahkan. Faham? Cuma kalau elok gitu, semayang dia tak sah. Sebab dia boleh buang benda tu. Faham? Faham tak kiam? Jadi dalam bab tu kena buang. Biar batal puasa pun kena buang. Biar batal puasa pun. Jadi bermakna nak ra'i bab dia. Bab semayang. Kenapa hak ni ra'i semayang, hak ni ra'i puasa? Sebab hak ni ra'i puasa kerana kalau dia letak kapah sekalipun sampai ke batal puasa, tetap dia sembahyang dalam keadaan bernajis. Faham tak lagi? Kerana kapah yang diletak saat itu kena najis ke tak? Kena najis. Jadi bermakna dia tanggung najis. Jelas tak? Manakala bab hak puasa saat ni tu, apabila dia buang, dia sembahyang menanggung najis ke tak? Tidak. Hak ni letak ke tak letak ke, tak dia menanggung najis. Hak ni, hak selagi, dia tidak menanggung najis dah. Nampak ada wujudnya perbezaan di antara dua permasalahan tersebut. Faham tak Giming? Okey, faham tak baik guys? Tambihun. Suatu peringatan lah. Zahiru kalamil musannifi wa ghairihi ta'ayyunu ghasli farjiha. Zahir kalam musannif. Zahir kalam musannif. Zahir ni apa hak yang kita faham secara zahir lah. Tengok zahir kalang dia ni. Musannif di sini Imam Nawawi wa ghairihi, dan selain daripada Imam Nawawi, sama juga kalam Imam Ghazali, kalam imam-imam yang lain. Zahir kalam dia ta'ayyunu khabar bagi zahiru mubtada. Zahiru kalamil musannif wa ghairihi ta'ayyunu ghasli farjiha. Ta'ayyun tertentu basuh faraknya. Mesti kena basuh. Itu makna ta'ayyun. Mesti kena basuh faraknya. Sebab kan musannif kata lagu mana? Cuba kita tengok hak yang sebelum ni. Kata Imam Nawawi, fala tamna'u wal istihadatu hadathun da'imun kasalas fala tamna'u as-sawma was-salah fataghsilul mustahadatu farjaha. Maka hendaklah perempuan mustahadah dia kena basuh kemaluan dia. Tengok dia kata perkataan taghsil, mesti kena basuh ha. Jadi zahir kalam musannif kena basuh, mesti kena basuh. Faham tak lagi? Tidak memada istinja. Faham tak lagi? Sekarang ni kita dalam masalah menghilangkan najis yang keluar daripada kemaluan kita, boleh kita hilangkan dengan air dan boleh kita hilangkan dengan batu. Semuanya istinja belaka. Istinja dengan batu. Istinja dengan air, istinja dengan batu. Boleh kita istinja dengan air, boleh kita istinja dengan batu. Walaupun air ada. Kita jangan ingat air ada tak boleh. Mesti kena istinja dengan air. Tak boleh nak istinja dengan batu kalau air ada. Tak, bukan. Dia tidak sama dengan masalah tayamum. Tayamum kalau kerana tayamum tidak boleh melainkan apabila tak ada air. Tapi dalam masalah istinja, dia tak ada air, patut sakit selagi. Biarlah kita nak reka-reka aja kan. Jadi dalam masalah istinja dengan batu, dia bukanlah syarat mesti kena tak ada air. Air berlambuk tapi malah nak istinja dengan batu. Boleh ke tak? Nak istinja dengan tisu? Boleh. Faham? Jadi bermakna perempuan yang keluar darah istihadah, dia tidak memadai istinja dengan batu ataupun dengan tisu. Lak-lak saja tidak memadai. Basuh. Mesti kena basuh. Ta'ayyunu ghasli farjiha. Ni apa hak yang zahir daripada kalam Imam Nawawi. Okey, boleh faham? Maka pengarang kita buat mari perkataan ulama yang lain pula. Qala al-Adhra'i, telah berkata oleh Imam al-Adhra'i. Lakin qadiyatu kalamil musannif, tetapi qadiyah. Kalau qadiyah ni apa hak yang difahami. Okey, boleh kita tak gitu. Apa yang difahami daripada kalam musannif fil istinja pada ba istinja ijza'ul hajari fil azhar. Jadi apa yang difahami daripada kalam musannif dalam bab istinja, memadai batu fil azhar pada kaul al-azhar. Jadi boleh dia saat ni tu benda sapu dengan batu. Itu kalau tengoklah dalam bab istinja akan datang. Kelepas dah bab istinja. Lepas dah rasanya. Tak ingat apa ke dak lagi? Lepas dah. Ke dak lepas lagi? Biarlah lepas ke biar. Tapi dalam kitab ni bukan gitu. Dalam kitab ni. Jadi nampaknya pada kaul al-azhar memadai dengan batu. Baik. Dan hak tu qadiyah, apa yang difahami saja. Tapi tidak
tidak disebut secara jelas. Tapi wasarraha bihi fit tanqih hunak, dan telah tasrih menyebut secara jelas. Ia kembali kepada al-musannif Imam Nawawi. Bihi bi ijza'il hajar, dengan memadai batu, fit tanqih, di dalam kitab tanqih, hunaka, di sana. Di sana ada kitab tanqih. Jadi jelas Imam Nawawi sebut tasrih ni sebut secara jelas, sebut secara sarahah, sebut secara sarih, jelas. Dia sebut secara jelas memadai dengan batu. Faham tak kiam? Jadi nampak bercanggah tak? Nampak bercanggah. Bercanggah di antara apa yang ditasrihkan di dalam kitab tanqih dan apa hak yang dapat difahami dalam bab istinja daripada kitab ni, dan apa hak yang zahir dalam bab istihadah ni. Nampak bercanggah. Okey. Qal, berkatalah ia, Imam Al-Azra'i, wala'alla muraduhum, barangkali maksud mereka itu al-fuqaha huna, di sini. Di sini ni maksudnya mesti kena guna air ma idza tafahash. Apabila tafahash ni terlalu banyak. Kalau terlalu banyak dengan batu dak habis. Kalau sapu dengan batu dah banyak nak tubik, sapu dengan batu dah habis, maka bihaitsu la yujzi'ul hajaru, sekira-kira tidak memadai batu, sebab banyak sangat, fi mithlihi, pada seumpamanya. Seumpama hak yang darah hak yang keluar ni boleh kerana banyak sangat, maka tidak memadai batu, fi mithlihi minal mu'tad, daripada benda hak yang biasalah. Benda hak yang mu'tad, benda hak yang biasa. Jadi maksudnya begini. Nanti kita baca sekali lagi ya. Maksudnya begini, jangan hura dulu. Sebab tempat ni payah sikit nak faham. Ya, maksudnya begini. Jadi seolah-olah kata Khatib Asy-Syirbini cuba mendatangkan perkataan Imam Al-Azra'i dan cuba membetulkan kedua-dua pandangan tersebut. Pandangan tersebut pada tidak bercanggah sebenarnya. Hak yang kata ta'ayyun al-ma' pada membasuhkan farak dia dalam hal tertentu, dalam masalah memadai dengan batu dalam hal yang lain. Okey, boleh faham? Jadi maksudnya gini. Nak cerita lagu. Nak cerita gini. Nak ceritanya zahir daripada kalam Imam Nawawi dan ulama-ulama fiqh yang lain mesti kena basuh. Tidak memadai istinja dengan batu. Darah yang keluar saat ni. Okey, boleh faham. Darah istihadah tu lah. Jelas tak? Tapi kalau tengok apa hak yang dapat difahami dalam bab istinja daripada kitab ni juga, nampaknya memadai dengan batu mengikut Al-Azhar. Faham tak lagi? Tidak disyaratkan dia basuh dengan air. Dan benda ni disebut secara jelas oleh Imam Nawawi sendiri dalam kitab Tanqih. Jelas tak? Faham tak lagi? Jadi dah lagu mana dapat bercanggah? Okey. Ginilah barangkali itu la'alla, barangkali maksud mereka ini gini. Jadi dia darah kadang-kadang tafahush, kadang-kadang tidak tafahush. Maksudnya terlalu banyak. Kadang-kadang tak banyak mana? Banyak, qada mana banyak? Qadanya tidak memadai dengan batu. Tidak memadai dengan batu kalau yang biasa-biasa keluar. Kalau biasa-biasa keluar, memadai dengan batu. Oleh kerana banyak sangat, tidak memadai dengan batu. Sebagai contoh kan. Maka, dia nak khabar mana? Kalau terlalu banyak, tak memadai dengan batu, ketika tu ta'ayyunul ma'. Faham? Faham tak lagi? Tapi kalau memadai dengan batu, maka boleh guna batu. Jelas tak? Jelas tak? Jadi seolah-olah Khatib Asy-Syirbini mendatangkan perkataan Imam Al-Azra'i, nak khabar kepada kita, nak hura kepada kita, sebenarnya tidak bercanggah. Hak kena air, kena guna air, hak yang jenis tak memada dengan batu. Maksud benda tak memada, tak padang dengan batu. Tak padang dengan batu, guna air ya. Kalau padang dengan batu, guna batu pun tak apa dah. Jelas tak? Itu maksud dia. Okey, anda baca sekali lagi ya. Zahiru kalamil, ni baca cepat-cepat. Zahiru kalamil musannifi wa ghairihi ta'ayyun ghasli farjiha. Nampak zahir kalam musannif Imam Nawawi dan selain daripada Imam Nawawi, nampak mesti kena guna air untuk membasuh faraknya. Qala al-Azra'i, telah berkata oleh Imam Al-Azra'i, lakin qadiyatu kalamil musannifi fil istinja'i ijza'ul hajari fil azhar. Tetapi apa hak yang dapat difahami daripada kalam musannif dalam bab istinja, memadai batu mengikut qaul al-azhar.
Zahir di sini tidak memadai. Mesti kena air. Tapi zahir kalam musannif dalam bab istinja memadai dengan batu. Faham tak lagi? Itu hak yang difahami. Ada tak hak yang musannif sebut secara jelas memadai dengan batu? Katanya wasarraha bihi fit tanqihi hunak. Dan telah mentasrih. Mana mentasrih? Menyebut secara jelas. Jelas-jelas dia khabar. Memadai dengan batu dalam kitab tangkih. Di hunaka di sana. Jelas. Qal berkatalah Imam Al-Azra'i wala'alla muraduhum ataupun wala'alla muradahum, bukan la'alla muraduhum. Ana baca muradu ke murada saat ni? Betul dah. Wala'alla muradahum. Ya la'alla kan saudara dia. Saudara bagi la'alla. Saudara bagi inna kan? Ke saudara bagi kanami? Inna wa anna walakinna wa la'alla. La'alla litaraji. Faham tak lagi? Saudara inna. Jadi murada baca sebab isim bagi la'alla. Wa la'alla muradahum barangkali. Ana baca murada dah tadi. Betul dah? Ke baca muradu? Ke tak tanda? Tak ada. Allah. Wa la'alla muradahum barangkali maksud mereka itu al-fuqaha huna di sini. Di sini ni mana? Dalam bab kena basuh farak perempuan ni. Sebelum daripada dia berwudu. Dia basuh dulu sebelum daripada dia ikat, sebelum daripada dia bercawak saat ni tu. Ma idza tafahash. Kalau tafahash, asal mana tafahash ni keji, banyak sangatlah. Itu makna tafahash, terlalu banyak darah. Faham tak ni? Faham tak dia? Dah terlalu banyak darah, maka kena basuh lah. Dah qada banyak lagu mana banyak darah? Bihaitsu la yujzi'ul hajaru fi mithlihi minal mu'tad. Tidak memadai batu pada seumpamanya daripada hak yang biasa. Kalau darah hak yang biasa, hak tak banyak mana saat ni tu memadai dengan batu. Jadi hak ni terlalu banyak, siapa kedak memadai dengan batu maka kena ta'ayyunu alma. Okey jelas. Nampak tak? Faham dah hang? Okey faham dah. Baik. Katanya wa ba'da dhalika tatawaddau wa tajibul mubadaratu bihi aw bi badalihi aqiba al-ihtiyat. Dan selepas daripada demikian itu, selepas daripada mana? Selepas daripada dia basuh, selepas daripada dia baluk, selepas daripada tu wa ba'da dzalika kembali kepada al-ghasli, patu wal 'asbi, akan dikata fataghsilul mustahadatu wa ta'sibu. Kalau perlu kepada al-hashwi, kena letak al-hashwi retak. Wa ba'da dzalika wa ba'da al-ghasli wa al-'asbi wal hashwi tatawaddau, berwuduklah ia al mustahadah. Lepas tu baru dia berwuduk. Jadi jangan wuduk dulu baru buat benda tu. Jadi maksudnya kena tertib dalam masalah ni. Okey, boleh faham? Kena ikut tertib. Kena basuh farak dulu, lepas tu kena cawak dulu, lepas tu baru berwuduk. Tu wa ba'da dzalika tatawadda. Lepas tu wa tajibul mubadaratu bih, wajib bersegera bihi bil wudu. Mesti kena berwuduk selalu. Au bi badalihi, ataf pada bihi, ataupun dengan gantinya wudu. Ganti wudu benda ni. Ganti wudu benda. Tayamum. Bi badalihi tayamum lah. Dulu dia royak kan berwudu, lepas tu bi tayamum kan. Ni dak royak dah, dia tulis bi badalihi. Ni kalau dalam ilmu benda, ilmu Allahu Rabbi, ilmu balagha. Apa dah ilmu badi' ke dalam ilmu ma'ani, dia panggil ni tafannun fil ibarah. Dipanggil berbagai dalam ibarat untuk mengelak daripada jemu kepada mustami'. Orang yang membaca mengelak daripada berlaku jemu, dia wa tafannun fil ibarah. Maksudnya dia berbagaikan ibarat. Tapi kalau orang tak faham, dah warna pula badal, maksud dia badal badal haji ke badal dia. Okey, au bi badalihi akibal ihtiyat. Akibah ni selepas ihtiyat, melakukan perkara ihtiyat. Dia ihtiyat ni maksudnya mengambil langkah berhati-hati. Kita kalau ihtiyat dalam bab ni maksud dia benda ihtiyat, dia tak boleh semayang. Dia tak boleh semayang, wajib dia kena semayang. Kan? Bukan. Wajib kena semayang pula. Tu dalam bab mutahayyirah. Memang mustahadah wajib kena semayang. Ihtiyat dalam bab ni adalah basuh, baluk. Itu makna ihtiyat. Basuh, baluk, meletakkan kapas ni masuk dalam ihtiyat. Faham tak kira? Jadi dia mesti kena bersegera.
dengannya dengan berwuduk au bibadali ataupun dengan ganti wuduk dengan tayamum aqibal ihtiyat selepas daripada ihtiyat. Ihtiyat di sini dengan maksud dia basuh farak, lepas tu baluk ataupun letak kapah baluk. Okey, itu dipanggil ihtiyat dalam bab ni. Wa lidzalika, dan kerana demikian itu, qila, dikatakan, ada orang katalah. Sebab itulah ada orang kata lidzalika, kerana demikian itu. Kerana benda? Kerana wajib bersegera selepas daripada ihtiyat. Qila, dikatakan law abbara, sekiranya membuat ibarat, ia kembali kepada musannaf. Bil fa, dengan fa. Kalau iwak ibarat dengan fa, lakana aula. Saya adalah ia lebih utama. Sebab apa? Sebab ibarat dengan fa dapat difahami makna-makna tersebut. Faham? Dapat difahami makna bersegera selepas daripada ihtiyat. Sebab dia kang al-fa litartibi wa ta'qib. Tertib bersusun, ta'qib selalu. Faham? Jadi kalau dikata fatatawaddau, maka berwuduklah ia. Jadi benda tu kena buat ikut aturan. Lepas tu kena buat selalu. Jadi perkataan fa dia memberi ataupun dia akan menghasilkan makna tersebut. Okey, jelas tak? Sebab itulah ada orang kata mana? Moleknya Imam Nawawi dok kata wa tatawaddau, Imam Nawawi kata kan fa tatawaddau supaya mubadarah. Lepas tu mubadarah akibal ihtiyat dapat difahami daripada perkataan daripada kalimah fa. Jelas tak? Jelas ha? Itu maksud dia. Seterusnya wa yakunu dzalika waqta as-salah, dan adalah demikian itu. Demikian itu kembali kepada benda, kembali kepada al-ghaslul farj. Lepas tu wal asb. Lepas tu wal wudu, ataupun badal bagi wudu. Adalah demikian itu waqta as-salah, dalam waktu sembahyang. Mesti kena buat dalam waktu, bukan waktu sembahyang tengah sembahyang, bukan. Masuk waktu dah. Jadi benda ni tidak boleh buat sebelum daripada waktu. Kenapa tak boleh buat sebelum daripada waktu? Li'annahu taharatu daruratin. Kerana sesungguhnya perkara tersebut ataupun perkara tersebut ataupun wuduk itulah. Wuduk taharatu darurah. Taharah darurah. Taharah dalam keadaan darurah. Fala tasihu, maka tidak sahlah taharatu darurah qabla al-waqti, sebelum daripada waktu. Ya taharah darurah, dia tidak sah sebelum daripada waktu. Sebab dia tidak sah sebelum daripada waktu, kerana sebelum masuk waktu tidak ada darurah. Wajib tak ada sembahyang sebelum daripada waktu? Tidak wajib. Maka tidak ada darurah sebelum daripada masuk waktu. Lepas daripada masuk waktu baru ada darurah. Maka benda ni dilakukan ketika darurah. Sebab dia adalah taharah darurah. Faham lagi? Taharah darurah kat mana? Dia taharah darurah sebab keluar darah saat ni tidak membatalkan wudu. Jelas tak? Pada asalnya keluar sesuatu daripada salah satu daripada dua jalan, ia membatalkan wudu. Tapi hak ni tidak batal wudu kerana benda, kerana darurah. Faham tak lagi? Sebab tu dinamakan dia sebagai taharah darurah. Maka ada darurah tak sebelum daripada masuk waktu? Tidak ada darurah sebab sebelum daripada masuk waktu wajib tak sembahyang? Tak wajib sembahyang. Faham? Bandingannya kafli tangzir kat tayammum, seperti tayammum. Tayammum juga taharah darurah, maka sebab itulah tidak boleh bertayammum melainkan setelah daripada masuk waktu. Baik. Wa qad sabaqa bayanul awqati fi babihi fayaji'u huna jami'u ma sabaq thumma qalahu fil majmu'. Kita dah untuk bincang untuk sambung lagi. Jadi untuk hari ni kita berhenti sini dululah. Cuma kita ada benda Ustazah Ummu Atirah Yusof dikatakan dia kata Dr. Syamsiah ada istilah kena fokus molek. Jadi anak guna istilah bahasa Terengganu kali kena fokus molek lah barangkali. Lepas tu ada daripada saudari Mardiyah, Ustaz jika darahnya fatrah. Ni ya. Tak apa, nanti kita jawab semula lah. InsyaAllah anda tengok balik ya. Anda tengok balik komen. Kita jawab semula sebab kita habis waktu dah. InsyaAllah untuk hari ni kita berhenti sini dulu. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkati majlis ilmu yang kita adakan pada pagi yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membuka kepada kita pintu kefahaman dalam memahami
hukum hakam yang berkait dengan darah wanita. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.